TV KPM. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustazah? Sihat Ustazah? Alhamdulillah sihat. Seronok saya jumpa Ustazah kat sini. Ya. Baik Ustazah, sebenarnya saya datang ni saya dah hajat. Ya. Saya dengan keluarga kita orang berancang kami berancang nak pergi ke umrah, nak menunaikan umrah. So ingat nak jemput Ustazah lah untuk majlis doa selamat. Ya ke? Umrah kali ke berapa tu Azhar? Ini umrah kali yang ke-21 Ustazah. Masya Allah. Azhar sebelum tu kan? Ya, Ustazah. Boleh tak nak minta tolong? Boleh Ustazah? Nak minta tolong. Okey. Azhar isikan batu dalam balang tu. Itu Boleh? untuk Azhar. Semua sekali Ustazah? Ya, untuk okey. Azhar, ini untuk Ustazah. Okey. Bukan batu saja, semua sekali ya? Semua. Okey, boleh. Kita ada pasir. Saya suka batu-batu bantu Okey. Ustazah ni. Okey. Wah, cantiklah pasir dia Ustazah. Pasir tu bersih, ambil daripada pantai tu. Siap ada kesan asap lagi. Nampak macam tu Ustazah. Okey. Alhamdulillah pakai face mask kan? Itulah Ustazah. Okey, ni saya masukkan batu. Okey. Betullah. Okey. Okey. Saya hampir berjaya masukkan semua ni Ustazah. Okey. Alamak. Ustazah. Ya. Saya ada masalah sikit lah Ustazah. Kenapa tu jojol batu tu terkeluar daripada tu? Itulah Ustazah. Saya ingat macam muat tadi semua tapi ada lagi dua tak buat Ustazah. Kalau boleh letak pun tapi tak boleh nak tutup lah Ustazah. Macam mana Ustazah boleh muat? Sama je Ustazah kan? Okey, kalau macam tu kita kena masuk kelas. Okey. Baik Ustazah. Jom. Saya pun nak tahu ni. Kenapa tak masuk ni? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi pada hari ini. Apa khabar kepada anda semua yang sedang menonton pada ketika ini? Saya doakan moga semuanya sentiasa sihat, sentiasa ceria, berada ataupun di samping keluarga tercinta ataupun mereka yang anda sayangilah. Ingat walau di mana pun kita berada, terus mematuhi protokol kesihatan untuk kebaikan diri kita dan juga semua yang berada di sekitar kita. Kita bersama dengan Ustazah Salina Busrawi dengan 29 tahun pengalaman Ustazah ya? Alhamdulillah Azhar. Alhamdulillah. Itu dia. Itu kalau lebih kurang umur saya juga tu Ustazah. Ya. Memanglah pangkat anak. Okey. Baik. Ustazah, kita dah orang kata apa bersama-sama dan mungkin mata pelajaran hari ini yang saya difahamkan pendidikan Islam Ustazah. Pendidikan Islam tingkatan 5 insya-Allah. Baik, tapi sebelum kita nak mulakan ataupun kita nak mengarah langkah untuk memulakan kelas kita Ustazah, seperti yang kita sebut tadi, protokol kesihatan mesti dijaga walau di mana pun kita berada. Saya dan Ustazah kami jaga penjarakan fizikal. Kita jarak. Jarak lebih 1 meter ni. Kemudian kita pakai pelitup muka. Betul. Dan juga kita ada gel pembasmi kuman Ustazah untuk digunakan. Silakan. Okey. Ini kalau adik-adik tertanya kan, abang kita nak guna tapi kat rumah tak ada. Macam mana? Kalau ikut daripada saranan pihak berwajib, boleh juga gunakan air dan juga sabun untuk pastikan kebersihan kita terjaga. Ya, sebab sabun memang ada di rumah. Betul. So objektifnya samalah Ustazah untuk jaga kebersihan kita lah. Baik. Dan sekarang ni Ustazah kita nak mempersilakan rakan-rakan saya dan juga merupakan murid-murid Ustazah untuk masuk. So saya selaku ketua kelas hari ini, saya nak persilakan rakan-rakan saya untuk masuk ke kelas. Itu dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Sihat ke? Sihat. Wah, sihat. Faiz siap semangat Ustazah. Macam tu. What's up dia kata. Okey, baik. Abang kata pepatah Ustazah, tak kenal maka tak tahu. Bila tak tahu bagaimana kita nak memupuk rasa cinta antara kita. Kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita. Kita mulakan dengan Amirul Arif. Silakan. Assalamualaikum. Nama saya Amirul Arif bin Muhammad Hamdan. Cita-cita saya ingin menjadi ahli perubatan. Ahli perubatan. Amin. Selamat berkenalan Amirul Arif. Itu dia, kita doakan moga dipermudahkan untuk Amirul Arif. Baik, rakan kita seterusnya Siti Ros Fadilah. Silakan Ros. Assalamualaikum. Nama saya Siti Ros Fadilah. Cita-cita saya ingin menjadi breaker fashion yang berjaya, insya-Allah. Insya-Allah. Dah tahu dah lepas ni nak buat baju raya kat siapa Ustazah? Okey, terima kasih Ros Fadilah. Seterusnya Syahrul. Silakan Syahrul.
Assalamualaikum, nama saya Ahmad Waalaikumsalam Syarul bin Muhammad Isa. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pakar perubatan, insyaAllah. Pakar Okey. perubatan. Pakar. Kita Okey, dah ada ahli Alhamdulillah. perubatan, pakar perubatan dan juga pereka fashion. Wah. Kita doakan moga dipermudahkan untuk semua. Dan Amin. seterusnya, Faiz, silakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Waalaikumsalam Faiz bin Daud. Cita-cita saya ialah menjadi pakar motivasi. Pakar motivasi. Ini pun tahu dah Ustazah. Kalau sakit kita jumpa pakar perubatan. Kalau lemah semangat perlukan Jumpa Faiz. motivasi kita jumpa dengan Faiz. Baik, terima kasih Faiz. Seterusnya Natratul Ima, silakan. Assalamualaikum semua, nama saya Waalaikumsalam Nazatul Ima binti Muhammad Suib. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pendidik yang berjaya. Seorang pendidik. Siapa inspirasi awak Natratul Ima? Ustazah Salina. Ustazah Salina, itu dia kan, ada yang menginspirasikan Ustazah. Itu yang paling penting Ustazah, mencontohi mereka yang lebih baik daripada kita kan. Baik, terima kasih Natratul Iman. Seterusnya dan yang terakhir, Alia, silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Assalamualaikum. Nur Alia binti Muhammad Hafiz dan cita-cita saya adalah untuk menjadi juru audit. Nak jadi juru audit ini mesti suka kira-kira ni. Kan semua benda dia nak kira ni. Itu tak kena. Okey, apa-apa pun kita doakan moga dipermudahkan untuk rakan-rakan Amin, kita amin, juga yang berada di rumah lah. Mesti ada impian. Teruskan pasang impian walaupun nampak macam mustahil, tetapi tidak ada mustahil dalam dunia ni. Baik, Ustazah, tadi Ustazah dah minta saya masukkan batu-batu dan juga pasir. Betul. Mungkin Ustazah boleh kongsikan sebenarnya apa signifikannya yang kita lakukan sebentar tadi dengan mata pelajaran dan juga topik yang kita nak bincangkan hari ini, Ustazah? Ya, insya-Allah dalam tajuk yang kita akan bincangkan ini, satu panduan yang Allah nak bimbing kita. Baik. Supaya kita dapat bijak berfikir dan bijak bertindak. Jadi kalau kita ada pilihan, apa yang kita nak dahulukan? Baik. Itulah yang kita akan bincangkan nanti. Baik, itu dia. Dan topik kita adalah memahami keutamaan dalam tindakan Ustazah. Betul. Wah, ini kalau saya perasan waktu sebelum-sebelum ni, waktu zaman saya belajar tak ada lagi ni kan. Ya. Topik ini dimasukkan, tapi kali ini topik ini dimasukkan untuk pembelajaran murid-murid kita. Ya. Mungkin kita nak mulakan kelas kita Ustazah. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada Abang Azhar, abang kepada adik-adik ya. Murid-murid di studio dan juga murid-murid di mana sahaja anda berada. Bersedia semua untuk kita belajar? Okey ya. Semua dah bersedia Ustazah. Macam tu. Okey, sebelum itu cuba kita lihat dulu. Baik. Ya. Slide ini ada kaitannya tadi Azhar dengan batu-batu. Ada batu besar, ada batu kerikil dan ada batu pasir. Kalau adik-adik tengok dalam balang tadi. Kenapa Ustazah dapat muatkan semua batu-batu dalam balang? Tetapi Azhar ada yang tak muat. Itu Cuba kita persoalannya tengok. Ustazah. Ya. Saya pun pening juga memikirkan. Kuantiti yang sama tapi berbeza Tapi berbeza. hasilnya. Okey, cuba kita lihat. Adik-adik tadi perhatikan ya. Baik. Kenapa agaknya apa yang anda perhatikan? Kenapa boleh jadi begini? Kenapa masih lagi ada batu yang tak dapat dimuatkan? Okey, adik-adik cuba boleh bagi pandangan? Baik, siapa yang nak berkongsi pandangan Ya, anda? nampak Faiz tengah nak bercakap. Okey, Faiz, silakan Faiz. Saya nak cuba boleh? Ya. Silakan. Boleh. Daripada perhatian saya, kita meletakkan batu besar dahulu. Batu kecil juga boleh diisi sekali untuk memenuhi ruang yang ada. Jika kita letak batu besar dahulu, Baik. batu kecil pun dapat memenuhi ruang yang ada. Tetapi apa tadi yang Azhar buat? Azhar pilih apa dulu? Saya masukkan yang kecil dulu sebab Ya. pada saya letakkan yang lemah dulu Ustazah. Okey, masuk yang pasir dulu. Ya. Yang comel-comel dulu. Lepas tu mengalahlah tu yang besar. Betul. Tetapi cuba perhatikan bila kita mengutamakan perkara yang kecil, ada perkara besar yang kita akan tinggalkan. Baik. Itulah dalam kehidupan kita, ya. Jadi apakah perumpamaan Baik. batu-batu besar ni dalam hidup kita? Kalau Azhar, apa yang umpama apa batu besar ni benda yang penting dalam hidup kita? Baik, kalau pada saya Ustazah, kalau saya salah mohon Ustazah betulkan saya, mungkin dari sudut pembelajaran ataupun dan okey. juga solat. Ya, okey. Itu perkara penting kan? Betul. Okey, betul tu. Contohnya ibu ayah kita, ya. SPM mungkin bagi adik-adik, betul tak? Baik. Ya, ibadat, ulang kaji pelajaran, Ya. ya. PDPR dan juga kesihatan. Ada setengah tu cakap begitu. Ini perkara-perkara besar. Cuba kita nak tanya adik-adik, batu kerikil ni mewakili apa pula? Siapa nak cuba? siapa yang nak bantu? Apa perumpamaan batu kerikil dalam hidup seorang remaja seperti anda?
Okey. Baik, Ya. silakan. Ada siapa nak cuba? Siapa yang nak cuba untuk Okey. menjawab? Ya, Amirul. Silakan Amirul. Bagi saya batu kerikil ni mewakili contohnya beriadah, bersukan bersama keluarga dan rakan-rakan. Batu kecil. Okey. Boleh juga kan? Pasir? Kalau pasir? Okey, siapa pula nak bagi pandangan dia? Kalau pasir? Baik. Ya, Faiz. Faiz juga, silakan Faiz. Kalau pasir, saya rasa sebagai pelajar, kami suka bermain game lebih waktunya. Okey. Awak main game apa, cik? Okey. So, batu kerikil ni umpamanya lah kan, macam main futsal bersama kawan. Kalau tak main pun boleh juga. Kita ada alternatif. Baik. Kalau macam main badminton, Ustazah, sama juga? Sama jugalah. Tapi maksudnya, ada alternatif yang lebih, ada perkara yang lebih utama yang kita boleh buat. Mungkin main badminton dengan ahli keluarga, berbanding dengan kawan. Betul. Makan di restoran. Ada alternatif tak? Ada, Ustazah. Ada. Makan di rumah. Okey. Dan batu kerikil, batu pasir ni macam Faiz sebut tadi, Ustazah setuju juga. Ronda-ronda kat pasaraya bersama kawan. Ataupun tonton video, main game sepanjang malam. Baik. Itu umpama batu pasir. Ya. Jadi, apakah kaitannya tadi dengan tajuk ni? Inilah yang kita akan pelajari dalam pelajaran yang kelima, memahami keutamaan dalam tindakan. Jadi cuba anak-anak di studio dan juga di rumah perhatikan, ya, murid-murid semuanya. Yang pertama, menyatakan terjemahan ayat. Baik. Yang kedua, menjelaskan sebab turun ayat 19 surah At-Taubah. Yang ketiga, menyatakan maksud fiqh al-aulawiyat. Yang keempat, menjelaskan kefahaman dan pelaksanaan fiqh al-aulawiyat dalam bidang berikut, iaitu ilmu dan pemikiran, amalan, dan yang ketiga ialah perkara yang diperintahkan ataupun tuntutan syarak. Baik. Seterusnya, menerangkan kepentingan fiqh al-aulawiyat terhadap individu dan masyarakat. Dan akhir sekali ialah merumuskan pengajaran ayat dan menghubung kaitkannya dalam kehidupan. Baik. Jadi perhatikan, insya-Allah jangan ke mana-mana ya, supaya semua objektif ataupun standard pembelajaran ini dapat kita capai sama-sama. Baik, itu dia. Saya pun tak sabar sebenarnya nak memahami ataupun nak terus kita implementasikan, Ustazah, bila faham dan juga implementasi dalam kehidupan berkenaan dengan tindakan ataupun bagaimana nak memahami keutamaan dalam tindakan tersebut. Tapi kita nak berhenti rehat seketika, kita nak bagi ruang dan peluang kepada anda yang berada di rumah untuk bersiap sedia dengan pen dan juga kertas untuk mencatat nota-nota penting yang akan Ustazah kongsikan bersama-sama dengan kita sebentar saja nanti. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Slot Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Slot Menengah Atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan signifikannya apa yang kita lakukan dengan batu besar, batu kerikil dan juga batu pasir ni, dengan topik dan juga mata pelajaran yang kita nak bincangkan pada hari ini, Ustazah. Dan saya nak tanya rakan-rakan saya di Google Meet, adakah anda semua dah pun bersedia untuk kita teruskan pembelajaran kita? Angkat dua jadi macam ni, goyangkan. Cing, 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 cing. Okey. Semua bersemangat dan bertenaga, Ustazah. Jadi Okey, Alhamdulillah. kita tak nak lengahkan masa. Silakan, Ustazah. Baiklah, okey. Tajuk kita ni adalah bidang Al-Quran ya, Azhar dan juga murid-murid di rumah. Jadi ialah ayat surah At-Taubah ayat 19 dan ayat 20. Sama-sama kita dengarkan. Abang Azhar akan mengalunkan bacaan ayat Al-Quran surah At-Taubah ayat 19 hingga 20. Silakan Azhar. Baik, terima kasih Ustazah. Kalau saya salah ada tajuk, mohon Ustazah betulkan saya, Ustazah, ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Ustazah harap adik-adik semua dapat mencontohi bacaan Abang Azhar tadi ya. Dengan makhrajnya yang betul, dengan tajwidnya ya. Sebab dalam peperiksaan kita ya, Azhar, ini akan ditanya dalam kertas 2. Baik. Ya, jadi adik-adik kena praktis, kena latih. Berlatihlah di rumah bersama rakan-rakan, bersama guru dan juga bersama ibu bapa ya, supaya dapat membacanya dengan baik. Okey, seterusnya. Okey, tadi kita membaca ayat Al-Quran dan sekarang kita lihat pula terjemahannya. Okey, untuk ini Ustazah nak minta rakan-rakan kita yang berada di studio, boleh kita bantu sama-sama untuk membaca ayatnya dan juga terjemahannya. Siapa ya kita minta pasangan ni? Ni pasangan antara siapa? Agaknya 2 orang. Ustazah nak minta 2 orang. Pelajar lelaki dan juga murid lelaki dan juga murid perempuan. Silakan. Baik, siapa yang nak baca untuk yang pertama? Silakan. Saya. Ya, Syahrul dengan Alia ya. Siapa tu? Okey, silakan. Alia, silakan. Silakan Syahrul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aja'altum siqayatal hajj. Adakah kamu menyangka perbuatan memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji? Wa imaratal masjidil haram. Dan memakmurkan Masjid Al-Haram itu? Kaman amana billahi wal yawmil akhir. Sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa jahada fi sabilillah. Serta berjihad pada jalan Allah. La yastawuna indallah. Nampaklah kamu. Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk kepada kaum yang zalim. Terima kasih Syahrul dan Alia atas bacaan terjemahan itu tadi. Cuba murid perhatikan ya, Ustazah sengaja letakkan warna-warna itu. Ya, Ustazah. Dia ada mewakili perkataan-perkataan. Baik. Dan perkataan-perkataan itu ada yang dekat dengan kita, bahasa kita. Ya, Ustazah. Contohnya macam Al-Hajj. Maknanya orang-orang yang mengerjakan haji. Ya, jadi murid-murid di rumah dan juga perhatikan. Kalau kita nak buat nota, buatlah warna-warna begini untuk memudahkan kita mengingat terjemahan tu. Okey, seterusnya kita lihat pula ayat 20. Siapa boleh bantu kita? 2 orang lagi ayat 20. Baik, siapa yang nak membaca untuk ayatnya dan juga terjemahannya? Silakan. Okey, silakan. Mungkin Faiz. Siapa tu? Faiz ya. Faiz ya? dengan Ima boleh? Natratul Ima. Okey, Baik, silakan. silakan. Cakap buku Silakan. Okey. Ayat 20. Ya. Boleh rujuk buku teks juga. Allazina amanu wa hajaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka. A'zamu darajatan inda Allah. Adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Alhamdulillah, terima kasih Faiz. Nama dia dekat ujung tu kan? Yang bermaksud berjaya. Okey, jadi murid-murid cuba perhatikan, buat catatan sebab sangat penting untuk kita memahami terjemahan ayat. Ya, bila kita tahu terjemahan ayat, baru kita tahu apa maksud ataupun apa yang ingin disampaikan, apa yang ingin dipimpin oleh Allah kepada kita. Baiklah, kita cuba uji, okey. Soalan ataupun kita tengok murid-murid kita, adakah anda dapat menjawab soalan ini? Nyatakan maksud potongan ayat ini.
a'zamu darajatan indallah. Okey, cuba perhatikan. Ustazah berikan 3 pilihan jawapan. Boleh nampak tak? Okey. Baik, siapa yang nak siapa menjawab? nak cuba menjawab? Silakan. Ya. Boleh je siapa-siapa. Silakan. Okey, Alia. Terima kasih Alia. Silakan Alia. Jawapan dia adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kenapa Alia pilih di sini? Apa perkataan yang dekat dengan Alia yang menyebabkan Alia memilih adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah? Apa perkataan kata kunci pada kalimah tu? Baik. Darajatain. Darajatan. Kita ke yang ikut bahasa Arab ataupun bahasa Arab ikut kita? Kita ikut bahasa Arab. Kita ikut bahasa Arab. Kita sebut darjat kan? Ya. Antara 2 darjat. Okey, bagus Alia. Tahniah ya. Ustazah Berapa harap bintang Ustazah nak bagi berapa ni? bintang? Wah, kita bagi dia 5 bintang. 5 bintang untuk sebab Alia. dia dapat meneka yang darajatan tu. Dia menggunakan kaedah itu untuk Ya. menjawabnya. Dan sebenarnya Alia, saya nampak Alia terus mengimplementasikan apa yang Ustazah sebut tadi dengan memahami kata kunci yang dekat dengan kita. Kata kunci yang dekat dengan kita, betul. Baik Ustazah. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey ya. Dan seterusnya dalam ayat ini ada asbabun nuzul. Baik. Apa maksud asbabun nuzul? Asbabun nuzul maksudnya sebab turun ayat. Baik. Ayat Al-Quran ni kan Azhar dan juga murid-murid di rumah ada cerita-cerita di sebaliknya. Ya. Ada beberapa ayat yang mengandungi kisah dan cerita. Baik. Jadi daripada kisah dan cerita itulah turunnya ayat itu sebagai jawapan mungkin, sebagai panduan, sebagai peringatan kepada kita. Baik. Okey. Jadi asbabun nuzul ni Ustazah penting ke untuk kita faham Ustazah? Ya, sangat-sangat penting sebab dari asbabun nuzul kita tahu latar belakang ayat tersebut. Kita tahu apa yang berlaku. Baik. Ya? Jadi daripada kisah itu menjadi iktibar kepada kita. Baik Ustazah. Okey. Baik, Nak Ustazah. tahu? Nak tahu kisahnya? Nak Ustazah. Okey. Saya Dah bersedia tertunggu-tunggu. semuanya? Baik. Mesti duduk di depan TV semua ya. Baik. Okey. Kisah sebab turun ayat. Kisah ini bermula dikisahkan oleh seorang sahabat bernama Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir berada di dalam masjid pada ketika itu ya, untuk menunggu waktu solat. Beberapa orang sahabat mula berbincang. Perkara ini berlaku selepas Fathu Mekah, iaitu selepas pembukaan kota Mekah. Masing-masing ingin menunjukkan keutamaan apa yang mereka ingin lakukan. Ada yang berkata, aku tidak akan mempedulikan amal soleh yang lain setelah Islam tersebar, kecuali akan memberi minum kepada jemaah haji. Seorang lagi berkata, aku hanya akan memakmurkan Masjidil Haram. Seorang sahabat lagi berkata, aku hanya akan berjihad di jalan Allah dan perbuatan itu lebih baik daripada apa yang kalian semua katakan. Perbualan dan perbincangan ini didengari oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Lantas Sayyidina Umar Al-Khattab menegur sifat para sahabat ini ya, kerana tidak sopan berkata begitu berada di sebelah mimbar Rasulullah. Janganlah kalian semua bercakap kuat-kuat di sisi mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan fatwa tentang apa yang kalian perselisihkan. Sayyidina Umar mengadu kepada Rasulullah. Lantas turunlah ayat ini memberikan penjelasan. Sekian tadi ceritanya. Dapat tak tangkap cerita tadi murid-murid semua? Dapat Ustazah. Okey ya. Jadi nak tahu murid-murid beri fokus atau tidak, cuba kita uji mereka ya Azhar. Jom Ustazah. Okey. Walaupun saya di hati saya ni Ustazah, kenapa pendek sangat cerita tu? Saya nak dengar lagi. Dia asbabun nuzul memang dia tidaklah begitu panjang sangat Ya, kan. Ustazah. Dia ada kisah-kisahnya. Ya, tapi sekadar cukup untuk kita memahami Ya, penerangan ayat memahaminya tersebut. sebab kita ambil perkara-perkara yang penting. Baik Ustazah. Okey. Okey, kita bagi Jom. masa adik-adik untuk buat ayat sikit. Baik. Jelaskan sebab turun ayat 19 surah At-Taubah. Baik. Okey, nampak Okey, tu wajah kita bagi ceria tu. ruang Ustazah dan nampak peluang. Ima berkaca-kaca mata dia. Ya, Ya, Ustazah. silakan Ima. Okey, silakan Ima. Menurut Nu'man bin Bashir, terdapat beberapa seorang sahabat sedang berbalah tentang amalan yang mereka utamakan. Lalu perbualan ini didengar oleh Sayyidina Umar dan ditegur oleh Sayyidina Umar
kerana perbuatan mereka itu tidak sopan kerana meninggikan diri di sebelah mimbar Rasulullah. Lalu Saidina Umar pergi mengadu hal ini kepada Rasulullah, lalu turunlah ayat ini. Ya, nampak jalan cerita dia tu. Betul, Okey, tahniah Ima ya. Baik. Berapa bintang Ustazah untuk Berapa Ima? bintang? Tepat ceritanya, susunannya pun betul. 5 bintang untuk 5 Nasratul bintang Ima. juga untuk Ima. Wah, Okey. dua orang tadi dapat 5 bintang berbintang-bintang Ustazah. kita hari ni Azhar. Ya, baik. Ya, bagus. Sebab cepat Betul, cara Ustazah. menjawabnya ya. Ya. Okey, alhamdulillah. Syukur kita yang kita Alhamdulillah. lihat pula. Okey. Tadi ada satu perkataan yang sangat penting dalam perbincangan ataupun dalam ayat-ayat kita tadi ya, iaitu perkataan ialah utama. Dan kalau kita tengok maksudnya utama, maksudnya benda yang kita, perkara yang kita dahulukan. Ya, Dalam Ustazah. bahasa Arab disebut awal. Baik. Ataupun okey. Baik. Oh, belum lagi ya? Oh, sorry. Okey Ustazah. Tak apa Minta Ustazah. maaf. Kita dah tahu tadi Ustazah sebut berkenaan dengan utama ni bermaksud dahulukan ataupun Dahulukan. awal. Dalam kita bahasa nak tahu- Arabnya? Yap, aula. Ustazah. Aula. Kan Ya. kita aula mengutamakan. Tapi kita nak tahu dengan lebih terperinci berkenaan dengan utama ni yang Ustazah nak kongsikan dengan kita. Tapi apa kata kita boleh rehat seketika Ustazah? Ya, betul. Kita bagi ruang dan peluang. Nampak tu ada yang macam ala pen tak ada dakwat pula. Okey, tak apa. Kita boleh rehat seketika, boleh cari pen baru. Kita jumpa selepas ini dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan asbabun nuzul ayat 19 surah At-Taubah. Betul. Daripada Nu'man bin Bashir, yang mana ada perselisihan faham di antara para sahabat. Kemudian Sayyidina Umar dengar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampaikan Menegur kepada sahabat-sahabat tadi dan mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Okey, ini saya dengar balik tadi apa yang kawan kita sampaikan. Dan Ya. kita nak tahu berkenaan dengan utama tadi Ustazah. Ya, utama. Dalam bahasa Arab disebut awal. Baik. Ataupun aula. Dalam bahasa Inggeris disebut priority. Okey. Jadi keutamaan. Baik. Dan dalam Islam kita ada satu disiplin ilmu yang nak mengajar kita supaya kita bijak bertindak bagaimana nak memilih keutamaan. Baik. Dipanggil fiqh al-aulawiyat. Okey. Jadi apa maksud fiqh al-aulawiyat? Cuba anak-anak tengok, cuba murid-murid tengok. Okey, baca sama-sama dengan ustazah. Mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak. Berdasarkan prinsip Ya, ada 3 poin dekat sini, ada 3 kata kunci kat sini. Mengutamakan. Apa yang diutamakan? Perkara yang memang sepatutnya didahulukan. Dan mesti berasaskan prinsip syarak. Bukan prinsip diri sendiri. Bukan kita punya kehendak Ya, macam tu. bukan kita punya Ustazah. kehendak, tetapi ada panduan-panduannya. Baik. Okey, jom kita uji adik-adik kita. Boleh, Ingat Ustazah. 3 perkara ni sebagai kata kunci. Baik. Dan kemudian cuba kita jawab soalan ini. Nyatakan maksud fiqh al-aulawiyat. Ustazah berikan panduan 3 kata kunci dekat sini untuk anda susun menjadi ayat yang lengkap. Silakan. Baik. Okey, Siapa nak yang dapat nak makan mencuba? 5 bintang tak? Okey. Tadi Alia dan juga Okey, rakan siapa yang kita belum lagi seorang kan? Kita mendapat 5 bintang Ustazah. Baik. Okey. Siapa yang belum? Okey, segera. Nampaknya Ustazah macam Ros Fadilah nak try, nak cubalah Pak Ustazah. Is pun angkat tangan juga. Ada Okey. 2 orang. Okey, Baik. Azhar nak pilih siapa tu? Saya rasa Ros Fadilah. Okey, Saya Ros tak dengar Fadilah. lagi Silakan. suara Ros Fadilah. Silakan Ros. Okey, saya jawapan dia. Saya rasa mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan Baik. mengikut prinsip syarak. Bagus.
Bagus. Betul ke Ustazah? Wah. Wah, betul. Mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan mengikut prinsip syarak. Baik. Berapa bintang, 5 Ustazah? bintang juga. 5 bintang untuk Ros Fadilah. Ros. Awak Okey. sama dengan rakan yang 2 orang tadi. So, Okey. berbagi 3 orang lagi belum mendapatkan 5 bintang. Baik, Ustazah. Kita nak So, teruskan. prinsip syarak tadi tu, cuba kita perhatikan. Yang Yep. pertama, bersumberkan dalil syarak. Okey, murid-murid di rumah buat catatan. Ya, Ustazah. Mengutamakan perkara yang diutamakan oleh syarak. Baik. Mengambil kira keperluan semasa dan setempat. Mengutamakan keperluan atau manfaat bersama berbanding dengan manfaat peribadi. Baik. Mengambil kira tahap keupayaan individu. Azhar mungkin nampak kan ada warna merah tu? Ya, Ustazah. Okey, ini dipanggil kata kunci kita. Baik. Okey, step yang pertama, langkah pertama kita ambil kata kuncinya, dalil syarak. Baik. Diutamakan oleh syarak. Keperluan semasa dan setempat. Manfaat bersama. Tahap keupayaan individu. Baik. Step yang kedua, kita fokuskan, nampak tak tulisan yang digelapkan? Ya. Ataupun kita kata dibesarkan, dibesarkan. diserlahkan. Baik. DS, kemudian Azhar boleh baca tak Azhar? U. Boleh, Ustazah. US, Okey, yang ini? KSS, Betul, yang ini? MB, Okey. TKI. Okey, ini kaedah dipanggil akronim. Baik. Okey. Kaedah ni sangat bagus kalau kita ada banyak fakta. Ya, Kan Ustazah. adik-adik ada banyak fakta nak ingat kan? Ya. Okey, jadi DS, US, KSS, MB dan TKI. Kemudian kita buat ayat kita. Baik. Okey, ini ayat Ustazah. Azhar Baik. boleh buat ayat juga. Adik-adik di rumah pun boleh juga buat ayat sendiri sebagai akronim. Jadi ayat Ustazah begini. Duhai sayang, usah sedih, kita sama sayang, mahu bina, taman kasih indah. Wah. Jadi masa nak jawab tu kan, Ya. kalau soalan tanya, jelaskan 4 prinsip, kita pun sebut duhai sayang, DS. Okey. Usah sedih, US. Macam tu. Jadi kita mudah untuk mengingat. Boleh praktiskan Baik. akronim ini. Okey. Ya? So perlu ingat, Ustazah. Bila kita buat ayat kita sendiri, selalunya kita akan mudah ingat. Ya, Ustazah. Baik. Sebab ayat kita sendiri yang dekat dengan diri kita. Baik, Ustazah. Itu dipanggil teknik akronim. Teknik akronim. Betul. Baik. Okey. Seterusnya, jom bagaimana kita nak laksanakan fiqh al-awlawiyat ini Azhar dan juga adik-adik di rumah. Okey? Dah bersedia semuanya? Kita akan lihat Baik. ya pada dalam 3 bidang. Baik. Pelaksanaan fiqh al-awlawiyat ini kita akan lihat dalam 3 bidang, iaitu ilmu dan pemikiran, Baik. yang kedua amalan dan yang ketiga tuntutan syarak. Bagaimana kita nak mengamalkannya. Ya, Okey ya, Ustazah. kita tengok kisah. Untuk kita tahu pelaksanaan fiqh al-awlawiyah ini, Ustazah bawakan kisah. Yang pertama kisah si ayah. Okey, Azhar jadi ayah sekejap Azhar. Boleh, Ustazah. Okey. Jadual kelas anak saya selama seminggu. Kelas bola sepak, muzik, piano, drama dan juga renang. Okey. Salah ke? Tak salah kan? Tak salah, Ustazah. Tapi apakah yang diutamakan oleh si ayah ni? Cuba perhatikan betul-betul. Baik. Dan apakah yang sepatutnya diutamakan? Ya, Ustazah. Murid-murid di studio boleh nampak tak? Okey, apakah yang diutamakan oleh si ayah? Siapa nak cuba? Siapa nak bagi pandangan? Okey, silakan. Okey, Alia. Silakan, Ya, Alia. Alia. Okey. Nampaknya jadual yang disediakan lebih kepada perkara-perkara duniawi. Perkara duniawi. perkara Okey, duniawi. maknanya Baik. mengutamakan perkara duniawi. Jadi apakah sepatutnya si ayah lakukan, utamakan? Si ayah sepatutnya melakukan sedikit ilmu keagamaan seperti solat, akidah dan sebagainya. Masukkanlah jadual. Baik. Dalam tu ibadat, akidah, Baik. akhlak, fardu ainnya maksudnya. Ya, okey, bagus. Itu dipanggil prinsip am dalam aspek ilmu ialah mengutamakan usaha untuk menuntut ilmu serta memahaminya berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Baik. Okey, cuba kita ulang. Ya, Mengutamakan usaha Mengutamakan untuk usaha menuntut ilmu serta menuntut memahaminya berbanding dengan melaksanakan sesuatu amalan. Ini Baik. prinsip am. Aplikasinya ialah mengutamakan ilmu fardu ain berbanding fardu kifayah. Baik. Kalau kita tengok dalam jadual tadi, Ya. kebanyakannya adalah ilmu Fardu ilmu kifayah. keduniaan, jadi ilmu fardu kifayah.
Jadi Ustazah, berdasarkan apa yang Alia sebut tadi, maksudnya bukanlah kata tak boleh untuk ambil ilmu fardu kifayah, tapi perlu seimbangkan. Betul ke Ustazah? Utamakan dulu. Pastikan anak-anak kita atau pastikan diri kita tahu solat, tahu tentang Al-Quran, kemudian bijak yang lain-lain. Okey. Jadi kalau kita tengok batu besar di sini mewakili fardu ain, dan batu-batu yang kecil ini mewakili fardu kifayah. Baik. Ya. Okey, sebab kan Azhar dan juga murid-murid di rumah, mereka ini adalah tokoh-tokoh yang hebat dalam bidang fardu kifayah mereka masing-masing. Al-Khawarizmi, matematik, Buya Hamka dalam bidang falsafah, ya. Ibn Sina dalam bidang perubatan, ilmu fardu kifayah. Tetapi ilmu fardu ain mereka, masya-Allah, tabarakallah, sangat-sangat tinggi. Jadinya seimbang Ustazah. Walaupun jadi macam tadi ada yang nak jadi pakar perubatan, tetapi tidak mengenepikan ilmu fardu ain, kerana mungkin ilmu fardu ain sebenarnya dapat menampung kan mungkin kelumpuhan yang ada dari sudut bagaimana dan menjadikan dia pakar perubatan yang lebih berkesan. Baik. Baik Ustazah. Dan aplikasi yang kedua ialah mengutamakan ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa. Kata kuncinya keperluan semasa. Dua-dua ilmu fardu kifayah, tapi yang menjadi keperluan semasa berbanding yang kurang perlu. Murid-murid di studio, dalam konteks kita sekarang ni kan, kita ada pandemik, kita sekarang sedang menghadapi wabak virus. Okey. Jadi apa agaknya ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa kita? Dan kita juga sekarang sedang PDPR kan, murid-murid yang belajar di rumah kan, belajar dengan gadget sebagainya. Apakah ilmu fardu kifayah yang menjadi keperluan semasa kita? Boleh murid-murid di rumah berikan pandangan? Baik, siapa yang nak mencuba ataupun siapa yang nak berkongsi? Ya, Arif. Okey, silakan. Pada pandangan saya, ilmu fardu kifayah yang perlu pada masa sekarang ni ialah ilmu perubatan, teknologi. Betul? Okey. Betul ke Ustazah? Ya, perubatan, teknologi, sebab kita nak dapatkan ubat, kita nak tahu bagaimana pesakit-pesakit kita yang ramai kan. Jadi kita kena tingkatkan, kita kena utamakan ilmu fardu kifayah yang berkaitan dengan perubatan, teknologi, mungkin juga pemakanan supaya rakyat kita sihat berbanding dengan yang lain. Baik. Berapa bintang Ustazah untuk Arif? Arif bisik ke saya, bang? Tepat. Nak bintang, bang? 5 bintang. 5 bintang untuk Arif juga. Wah, tahniah. Bagus. Baik Ustazah. Okey. Jom kita lihat kisah yang kedua, kisah si kaya. Ingat tadi tak? Azhar dia jemput Ustazah nak pergi kenduri kan? Betul Ustazah. Orang kaya lah tu. Amin, amin. Amin. Okey, cuba Azhar bacakan apa pula dialog si kaya ni. Okey. Syukur atas nikmat Allah ni. Saya akan gunakan untuk buat umrah setiap tahun. Tu yang jadi 21 kali tu Ustazah. Masya Allah. Jadi kan Azhar, apakah yang diutamakan oleh si kaya ni bila duit dah banyak? Umrah yang wajib yang keberapa? Pertama Ustazah. Yang pertama. Jadi bila dah berkali-kali itu dia jadi sunat. Jadi si kaya tadi mengamalkan perkara yang sunat, mengutamakan perkara yang sunat. Agak-agaknya lah kita tanya Abang Azhar ya, murid-murid, apakah yang sepatutnya diutamakan kalau Azhar ada banyak duit ni? Baik, saya jawab Ustazah, kalau salah mohon betulkan saya Ustazah. Kita sama-sama belajar. Saya ambil dalam konteks fasa pandemik COVID-19 ni Ustazah. Mungkin daripada melaksanakan ataupun menunaikan umrah adalah lebih baik kita memanfaatkan harta yang kita ada tu untuk mereka-mereka yang kurang berkemampuan. Contohnya, maknanya nak sedekah lah tu. Ya Ustazah. Alhamdulillah. Kan ada yang kena berhenti kerja, ada yang tak mampu nak sara hidup. Jadi dimanfaatkan ke situ Ustazah. Membantu orang yang memerlukan. Okey, cuba kita tengok prinsip am yang kedua dari segi amalan. Prinsip am aspek amalan, mengutamakan amalan yang banyak manfaatnya berbanding yang kurang manfaat. Okey, banyak manfaat. Itu kata kunci dia. Contohnya ataupun bagaimana kita nak mengaplikasinya ialah mengutamakan amalan yang banyak manfaat kepada masyarakat. Berbanding dengan mengikut keperluan semasa. Betul sangatlah tadi tu bila Azhar cakap tadi kan, nak bersedekah. Berbanding kita pergi umrah ataupun berbanding dengan aktiviti lain. Sebab saya teringat Ustazah, di awal tadi Ustazah ada sebut berkenaan dengan prinsip prinsip fiqh aulawiyat ni adalah mengutamakan keperluan ataupun mereka yang lain berbanding
peribadi ataupun diri kita sendiri. Ya, betul. Itu Ustazah. aplikasi yang kedua. Okey. Okey. Maknanya kita mengutamakan sekejap ya. Okey. Oh, betul lah tu. Baik. Yang ni. Mengutamakan amalan yang banyak manfaatnya kepada masyarakat mengikut keperluan semasa. Okey. Dan juga ada satu lagi aplikasinya, mengutamakan masyarakat berbanding dengan keperluan peribadi. Seperti yang Azhar sebut tadi. Okey ya. Okey, seterusnya kisah yang ketiga, sebab kita ada 3 bidang tadi kan? Ya, Ustazah. Kisah si anak. Okey, kisah si anak ni kita bagi anak-anak pula yang baca ya. Boleh, Ustazah. Kita nak satu nada betul-betul berlakon lah ni. Siapa agaknya ya? Siapa yang Abang nak Azhar cuba? pilih. Saya pilih, Ustazah? Ya. Okey, kalau saya pilih, Ustazah, mungkin saya rasa Ustazah yang boleh menjawab ni apa Bukan menjawab, yang boleh melakonkan watak. Okey, saya nampak Ustazah macam Ima boleh lah, Ustazah. Ima boleh. Okey. Kita cuba, Ima. Silakan. Silakan Ima. Okey, 3, 2, 1, action. Nanti dulu lah Mak, Abang masih tak habis berzikir lagi ni. Kenapa abang pakai tudung ni? Ini contoh, Abang Ustazah. contoh. Okey, baik. Nanti dululah Mak. Kakak masih tak habis berzikir lagi ni. Ya, Kan. Maksudnya apa yang Mak dia buat ya? Murid-murid di rumah. Baik. Maknya tengah, mestilah Mak cakap macam mana? Ima, tolong Mak kejap Ima. Kan? Jadi Ima pun cakap, nanti dululah Mak. Kakak tengah berzikir lagi ni. Ya, Ustazah. Jadi apakah perkara yang diutamakan oleh si anak tadi? Dan apakah yang sepatutnya diutamakan? Kita tanya kawan-kawan Ima yang ada dalam studio ni. Siapa Ya, yang Syarul. nak Nampak menjawab, Syarul senyum macam tu. Silakan, Syarul. Si anak lebih mengamalkan amalan berzikir berbanding menolong ibu bapa. Berbanding menolong ibu bapa. Dan sepatutnya apa yang dia kena utamakan? Dia perlu menolong ibu bapa kerana ibu bapa merupakan perkara utama yang perlu kita wajibkan. Ya, berzikir ni apa hukumnya dalam Islam, murid-murid? Berzikir. Wajib ke sunat? Sunat. Ya, amalan sunat ya. Okey, sedangkan Baik. taat pada ibu bapa adalah wajib selagi ibu bapa tidak menyuruh kepada perkara yang mungkar. Ya, Okey, Ustazah. jadi prinsip ketiga, Baik. prinsip aspek tuntutan syarak ialah mengutamakan perkara pokok berbanding perkara cabang. Dalam Islam kita ada perkara yang asas. Baik. Dan kemudian ada perkara yang cabang-cabangnya. Ya, Ustazah. Jadi kita tengok dia punya aplikasi mengutamakan amalan fardu berbanding amalan sunat. Fardu tu maksudnya apa? Yang wajib. Walaupun dua-duanya baik, Ustazah. Ya, dua-dua baik. Berzikir baik, bukan Ya. tak baik. Kan? Tetapi kita kena utamakan. Ini yang dikatakan fiqh al-aulawiyat. Kita bukannya membincangkan tentang perkara halal ataupun haram. Ya. Dua-dua baik. Tapi mana satu nak buat dulu? Ya. Bagusnya Islam mengajak kita supaya kita bijak berfikir. Baik, Okey? Ustazah. Itu dia Inilah bantu. contohnya. Okey? Baik, Dan Ustazah. mengutamakan akidah berbanding perkara syariah. Baik. Asas-asas akidah berbanding isu-isu fiqah. Baik. Okey, isu fiqah contoh macam apa hukum kalau kambing kacukan dengan khinzir. okey. Jadi itu dikebelakangkan dahulu Baik. berbanding dengan asas akidah. Okey. Itu Jadi dia. Baik, Ustazah. Sebelum kita masuk kepada pelaksanaan fiqh al-aulawiyat ni, Ustazah. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana fungsi ataupun kita mengimplementasikan prinsip fiqh al-aulawiyat tu dalam kehidupan kita. Dan saya kan dah percaya murid-murid di rumah pun ada yang dah mula mencatat, Ustazah. Mula nak fahamkan sebelum nak implementasi dalam kehidupan. Kita nak berhenti rehat seketika, boleh, Ustazah? Silakan. Alright, anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Slot Menengah Atas Didik TV KPM. okey. Didik TV KPM. Didik TV
TV KPM. Baik, kembali dalam slot menengah atas Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu bagaimana fungsi untuk fiqh al-aulawiyat dalam kita nak menentukan manakah yang lebih utama dan mana kurang utama. Kita nak teruskan Ustazah untuk dalam segmen yang terakhir ini berkenaan dengan mata pelajaran dan juga topik kita, Ustazah. Silakan. Okey, murid-murid di rumah boleh jadikan ini sebagai latihan anda. Cuba tengok, kita jadikan dia jadual. Baik. Kemudian kita buatkan bidang, ilmu, amalan, tuntutan syarak. Kemudian prinsip amnya apa, aplikasinya apa dan contohnya apa untuk memudahkan kita memahami. Baik. Okey, cuba kita tengok sama-sama di sini. Okey, yang pertama, mungkin ada kita nak seorang saja murid kita untuk jawab mana-mana bidang, mana-mana yang dia nak cuba. Seorang saja murid dekat studio. Silakan. Baik, silakan. Okay, siapa? Siapa nak yang jawab nak yang mencuba? nombor berapa? Cing 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 cing. Okey, boleh segera? Ya, Okey, Faiz. Faiz. Silakan. Nombor berapa Faiz? Saya rasa saya pilih nombor 5. Okey, nombor 5. Baik. Iaitu pelaksanaan dari bidang ilmu, mengutamakan usaha untuk menuntut ilmu serta memahaminya berbanding dengan melaksanakan suatu amalan. Contohnya apa? Contohnya ialah ilmu Al-Quran. Ya, mengutamakan ilmu Baik. Al-Quran. Okey. So yang lain murid-murid boleh jawab bersama rakan. Jadikan ini sebagai nota anda. Baik. Okey, ilmu Al-Quran ya, utamakan ilmu Al-Quran. Berwakaf dan juga membantu ibu bapa. Okey, cuba perhatikan sekali lagi jadual ini betul-betul. Ya. Sebab ini adalah semua tajuk-tajuk yang telah kita lalui tadi ya. Sebagai satu idea untuk memudahkan kita mengingat kembali. Baik, Okey, Ustazah. seterusnya kalau anda balik dari rumah, minta maaf. Anda baru balik dari sekolah kan? Ya, Ustazah. Kemudian apakah tindakan yang anda patut dahulukan mengikut keutamaan? 1, makan tengah hari. 2, solat zuhur. 3, mandi bersihkan diri. 4, ulang kaji pelajaran. 6, layan perbualan WhatsApp. Okey, agak-agaknya lah kan. Cuba tulis sekejap dalam kertas, tunjuk sahaja. Tulis dalam kertas, buat susunan. Yang mana dulu? Mungkin ada yang kata 5, 1, 4, 2, 3. 3 tulas sekali, mandilah sekali. Azhar Baik. yang mana Azhar? Kalau saya, Ustazah, saya rasa Ustazah saya akan tengok yang nombor 1 dululah, Ustazah. Makan tengah hari dulu. Okey, bagus. Sebab saya dah makan tidak dapat dipisahkan. Ya. Tapi kan Azhar Tapi nak sebenarnya, tahulah, adakah itu termasuk dalam keutamaan yang sepatutnya, okey, Ustazah? cuba kita lihat ya. Makan tengah hari, lepas makan tengah hari baru solat zuhur kan? Ya, Ustazah. Okey, tak menjadi masalah sebab ada hadis, ada perbincangan apabila kita dalam keadaan lapar dan kemudian makanan terhidang, Ya. kita utamakan makan dahulu sebab dibimbangi masa solat ingat apa? Kurang khusyuk, Ustazah. Kurang khusyuk, ingat makan ayam, tadi. ingat ni. Jadi makan dahulu Ya, Ustazah. supaya kita dapat menunaikan solat dengan khusyuk. Okey, cuba kita tengok jawapan murid-murid. Cuba. Baik. Cuba Semua boleh angkat, tunjukkan di Wah. kamera anda. Apakah jawapan Ah. yang anda berikan? Azhar boleh nampak tak Azhar? Mata Ustazah tak nampak lah. Nampak Ustazah. Okey. Okey, silakan. Ros boleh angkat, Ros. Okey. Faiz, Arif. Cuba Azhar bacakan 1. Okey, saya comel nak sangat, Ros. bacakan yang Ros punya. Okey. Comel sangat Ros, tu Ros. Dekatkan Ros, lagi. dekatkan lagi, Ros. Okey. Okey, Ros tulis, Ustazah, dekat situ. Bawah sikit, Ros. 3, 1, ke kiri sikit, Ros. Ke kiri. 3, 1, 2, 4, 5. Mandi dulu. Mandi bersihkan diri, makan Ustazah. tengah hari, dia solat zuhur, ulang kaji pelajaran, layan perbualan WhatsApp. Saya Ya, rasa Ustazah. sebab penat daripada sekolah kan. Ya, Ustazah. Lagipun memang kita kena amalkan bila kita balik dari luar, Ya. kita kena bersihkan diri dahulu. Okey. Itu dipanggil keutamaan. Baik. Okey, alhamdulillah. Baik, Seterusnya, tahniah, Ros. Baik. murid-murid, inilah kepentingan fiqh al-aulawiyat. Baik. Ustazah yakin murid-murid di rumah, murid-murid di studio dapat kelebihan fiqh al-aulawiyatnya. Okey, baca sama-sama. Baik. Memastikan tindakan manusia terkawal dan sistematik, membuahkan hasil kerja yang berkualiti dan berkesan, Baik. menyeimbangkan kehidupan masyarakat dalam pelaksanaan tuntutan syariat, Baik. mewujudkan masyarakat yang berjaya, ya, mengurus sistem kehidupan yang cekap. Baik. Dan akhir sekali, Ya, Ustazah. kita lihat pengajarannya. Untuk pengajaran, kita mulakan dengan kita hendaklah. Baik.
mengamalkan prinsip keutamaan berasaskan Islam dalam setiap tindakan kita agar berjaya dunia akhirat. Baik Ustazah. Okey, alhamdulillah kita baca yang ini sama-sama. Baik, Kita hendaklah beriman kepada Allah, berhijrah ke arah yang lebih baik dan berjihad di jalan Allah agar memperoleh ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Baik, sepanjang 1 jam lebih kurang kita bersama Ustazah, kita dapat faham berkenaan dengan fiqh al-aulawiyat dan saya mula nampak bagaimana nak menentukan keutamaan yang perlu diutamakan dan juga yang kurang utama. Dan Ustazah, sedar tak sedar kita dah berada di penghujung rancangan untuk solat menengah atas di TV KPM ni. Mungkin sebagai rumusan dan sekaligus kita nak tanya Ustazah bagaimana nak mendapatkan bahan-bahan yang Ustazah sampaikan sebentar tadi Ustazah. Sebagai rumusannya tadi kalau Azhar kata Azhar dah nampak bagaimana tentang fiqh al-aulawiyat. Ustazah juga berdasarkan perbincangan dengan murid-murid tadi dan berdasarkan pemerhatian Ustazah, murid-murid dah telah pun memahami terjemahannya, maksud fiqh al-aulawiyat, pelaksanaannya, prinsip am dan juga aplikasinya, kepentingan dan juga pengajarannya. Dan jangan lupa murid-murid boleh dapatkan bahan-bahan ini di laman Sesawang Delima dalam sumberku. Itu dia. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Ustazah. Ingat DS, US, KSS, MB dan juga TKR. Masya Itu Allah. dia. Dan kepada anda semua, terus saksikan slot menengah atas Didik TV KPM seperti biasa. Saksikan kami untuk dapatkan lebih banyak input-input dan juga pembelajaran yang akan kita belajar sama-sama. Dan untuk akhir Ustazah, kita akan berpantun. Ustazah dan akan berpantun bersama-sama dan kita berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Silakan Ustazah. Kalau hendak pergi membajak, biarkan ranting panjang berjurai. Kalau bertindak dengan bijak, perkara penting tidak terabai. Hati-hati pergi menyeberang, jangan sampai titian patah. Hati-hati bila merancang, jangan sampai berbuat salah. Burung merpati di dalam sangkar, baru sepurnama dapat dijerat. Kalau rajin kita belajar, ilmu diguna, banyak yang didapat. Bunga Padma di tepi taman, merah menawan, hati terpikat. Ilmu agama kita utamakan, hidup selamat dunia akhirat. Berarak awan, si awan mega, awan berkumpul menjadi satu. Utamakan kawan dari keluarga, kelak merana tiada yang bantu. Wah, jangan macam tu. Buah kemiri dari Jawa, dimasak lemak berkuah santan. Jangan diri dapat kecewa, lihat contoh kiri dan kanan. Wah, okey. Didik TV KPM